teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Tajuk dia perkongsian pintar bekerjasama demi kecemerlangan, unit 9, muka surat 47. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang sarana ibu bapa untuk sekolah, kemudian sarana alumni lah kan, bekas-bekas pelajar yang minggu sebelum ni. Dan sarana terakhir, sarana ni maksud dia bantuan-bantuan kerjasama yang diberikan kepada pihak sekolah. Dan sarana yang terakhir ialah sumbangan agensi kerajaan dan swasta kepada sekolah. Yang ni pun berlaku sebenarnya dengan sekolah kita. Dengan sekolah kita ada bantuan daripada pihak JPAM. Kalau kamu perasan ada JPAM datang bantu potong pokok kat sekolah. Itu ialah sumbangan daripada agensi kerajaan lah. Ada juga swasta, contoh macam Sain Dabi. Dia bantu juga sekolah kadang-kadang. Itu ialah sarana lah. Okay. Polis selalu datang kat sekolah kita. Sebab dia ada macam program polis angkat ke apa ke, macam tu lah. Universiti, ada juga universiti tertentu dia buat bimbingan motivasi datang kat sekolah kita pada tahun-tahun 2019. Saya rasa kerap universiti datang buat program macam-macam, yang pasal Inggeris tu, yang pasal saya tak pasti sama ada kamu terlibat atau tidak. Saya rasa darjah 6 terlibat kan. Hospital lah tu pun selalu ada. Contoh sumbangan-sumbangan yang ada, contoh macam bank kewangan dia bagi duit, ada. Hospital, perkhidmatan kesihatan dia hantar juga. Contoh macam cek gigi kamu tu, itu daripada sumbangan agensi kerajaan yang lain lah. Media massa, ni DBP nama dia ni. Kita belajar bahasa Melayu, kita kena kenal ni benda ni. DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP. Dia yang kadang-kadang hantarkan flyers ataupun bahan-bahan bacaan kepada kita. Pihak polis, keselamatan. Universiti, bimbingan dan motivasi pembelajaran. Automobil, yang ni Proton. Yang ni pun ada bantuan persekolahan. Okay, jadi kita nak tahu apa sudut-sudut sumbangan-sumbangan agensi kerajaan dengan swasta ni dalam membangunkan sekolah kita ni kan. Okey. Kita tengok. Amma dengan Wei Chuan bercakap. Tahukah anda bahawa agensi kerajaan dan swasta dapat bekerjasama dengan pihak sekolah? Wei Chuan pun jawab, ya, saya tahu. Cina ada lagi masuk ni. Ya, saya tahu. Kerjasama bagai au dengan tebing ini merupakan satu langkah bijak. Bagai au dengan tebing. Ni boleh digunakan ni. Dalam penulisan kita ni, bagai au dengan tebing. Apa maksud bagai au dengan tebing? Siapa boleh bagi tahu? Boleh dipisahkan. Semula Sofia? Saling perlu memerlukan. Yo, saling memerlukan. Saling perlu memerlukan. Contoh, awak bantu saya pun kena bantu awak. Kalau awak tak bantu, saya pun tak dapat nak meneruskan hidup ini. Saya dengan kamu, bagai au dengan tebing lah. Kita saling memerlukan. Kalau saya mengajar, awak tak belajar, tak ada guna. Kalau awak nak belajar, saya tak mengajar, pun tak ada guna. Jadi kita saling memerlukan. Okey? Ini merupakan satu langkah bijak. Imran cakap, benar Wei Chuan. Menerusi bantuan yang dihulurkan, agensi kerajaan dan swasta dapat meringankan beban yang digalas oleh pihak sekolah. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang ini pula sama juga dengan ayat lebih kurang macam tadi juga. Berat sama dipikul,
ringan sama dijinjing bermaksud kita buat kerjasama. Maksudnya kita buat kerja gotong royong. Bergotong royong. Itu kerjasama. Kita saling bantu-membantu. Itu lebih tepat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maksud dia saling bantu-membantu. Okey. Kemudian dia tanya lagi, apakah bentuk bantuan yang dapat disumbangkan oleh pihak tersebut kepada pihak sekolah? Boleh bagi contoh kepada saya? Jadi Wei Chuan pun nak bercakap. Kita nak berbicara dengan bahasa yang indah. Jadi Wei Chuan nak bagi contoh. Inilah contoh dia. Antara contoh yang dapat disumbangkan oleh pihak bank kepada kita ialah apa? Macam mana kita nak membentuk bahasa-bahasa yang indah untuk kita nak bercakap. Maksudnya bahasa yang indah ni bermaksud bahasa yang sempurna lah tata bahasa dia. Kan? Nak bercakap. Jadi inilah contoh-contoh dia. Mungkin Wei Chuan tu akan menjawab. Okey, antara contoh sumbangan agensi kerajaan dan swasta kepada sekolah seperti bank yang menawarkan bantuan kewangan kepada pihak sekolah. Selain itu, dia kena guna ayat-ayat macam tu. Selain itu, hospital juga memberikan perkhidmatan kesihatan kepada jadi jom keluarkan buku tulis tata bahasa, kita tulis sama-sama. Macam mana Wei Chuan nak menjawab soalan daripada Amar tu dengan bahasa yang indah menggunakan maklumat yang kita dapat daripada atas tu sikit-sikit. Jadi okey, dekat buku kamu tu kamu boleh tulis ni guna buku latihan pendek je. Buku tata bahasa. Okey, kamu tulis hari-hari ni. Gariskan tarikh. Okey, tajuk dia. Tajuk dia perkongsian. Nanti buat macam ni. Nak garis boleh, nak petakkan boleh, nak buat awan pun boleh, ikut suka kamu lah. Okey. Jadi kita nak menjawab soalan yang diberikan oleh Wei Chuan. Yang diberikan oleh Amar kepada Wei Chuan tu. Buku surat 47 yang baru masuk tu, kita sekarang belajar dalam buku teks muka surat 47. Kamu boleh tengok pada buku teks yang ada kat kamu ataupun tengok pada skrin yang ada pada saya ni lah. Okey.
Saya harap kamu semua boleh dengar lah apa yang saya cakap. Dengar tak? Jelas tak? Sofia jelas tak? Jelas tak? Jelas. Okey. Saja nak beritahu mikrofon baru. Itu jelas. Tulis dalam buku mana? Cikgu Isfahani tanya. Okey, tulis dalam buku pendek. Kamu kalau nak bertanya, kamu segan nak buka ni, kamu boleh bertanya juga terus melalui chat. Saya akan bacakan chat kamu tu lah. Okey. Tulis dalam buku pendek, buku tata bahasa. Kamu salin macam ni. Kunci yang pintar, kemudian kamu salinkan juga. Apakah bentuk bantuan yang dapat disumbangkan oleh pihak tersebut kepada pihak sekolah? Boleh berikan contoh kepada saya? Salinkan. Saya bagi 5 minit. 3 minit. 5 sama lama sangat. 3 minit. Oh, patutlah 2 kali masuk sini. Kamu ada adik rupanya. Dah 5. Okey. Okey, kita nak jawab. Macam mana kita nak jawab? Kalau soalan dia macam tu, kawan kita tanya, apakah bentuk bantuan yang dapat disumbangkan oleh pihak tersebut kepada pihak sekolah? Boleh berikan saya contoh? Kamu kena jawab satu-satu soalan dulu. Dan kena tengok soalan yang pertama tu, yang mana perlu kamu jawab dulu. Sebab dia ada 2 soalan, dia ada 2 kata tanya tadi. 2 tanda tanya. Jadi jawab yang satu-satu dulu. Yang perlu kita jawab yang pertama ialah, bolehkah berikan contoh kepada saya? Tidak. Oh. Boleh kita cakap macam tu? Tidak, tak boleh. Tak nak. Tidak. Tak boleh lah cakap ya. Boleh. Jadi yang pertama tu kita nak jawab boleh. Boleh. Titik. Pun cukup. Boleh berikan contoh kepada saya? Boleh. Ataupun ya boleh. Pun boleh. Boleh. Titik. Kita jawab soalan nombor 2. Bentuk bantuan yang dapat disumbangkan oleh pihak tersebut kepada sekolah? Boleh. Antara bentuk bantuan yang dapat dah tak nanti lah. Kepada pihak sekolah ialah okey. Kita kena tengok balik lah. Pada buku teks tu ialah apa benda?
Ialah yang tadi kita dah bincangkan. Okey, yang pertama, kewangan, hospital, dia masa, polis, automobil. Oh, jadi kita nak gabungkan, nak rangkumkan semua tu supaya orang lebih faham, supaya orang lebih senang nak faham. Okey, contohnya kita katakan yang pertama tadi bank kewangan. Ialah antara bentuk bantuan yang dapat disumbangkan oleh pihak tersebut kepada pihak sekolah ialah seperti Allah. Seperti pihak bank dapat memberikan bantuan kewangan kepada sekolah. Bantuan kewangan ni contoh macam bank bagi pinjam ke, ataupun bank bagi sekolah buat simpanan jadi dia bagi faedah yang banyak ke. Okey, selain daripada tu, selain daripada bank tadi apa? Hospital. Kita boleh gunakan selain itu. Dalam ayat ataupun dalam bercakap pun kita guna selain itu. Selain itu, pihak hospital memberikan bantuan. Bantuan apa? Hospital. Oh, bukan bantuan, perkhidmatan. Pihak polis juga memberikan bantuan keselamatan. Oh, kita boleh cakap macam tu. Kepada sekolah. Pun kita boleh katakan macam tu. Dan kita boleh, kalau kata maklumat kamu tu terlalu banyak, kamu boleh rangkumkan lah pula. Sebab panjang lah sangat ni. Terdapat banyak lagi. Mungkin dia boleh jawab macam tu. Boleh, antara bentuk bantuan yang dapat disumbangkan oleh pihak tersebut kepada pihak sekolah ialah seperti pihak bank dapat memberikan bantuan kewangan kepada sekolah. Selain itu, pihak hospital memberikan perkhidmatan kesihatan. Pihak polis juga memberikan bantuan keselamatan kepada sekolah. Itu yang terakhir, terdapat banyak lagi bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak ini. Lebih kurang macam tu lah kamu nak menjawab bila orang tanya soalan-soalan macam tu dan jawapan dia ada ke atas tanpa ada ayat. Ayat tu kita boleh olah. Selalunya ingat ayat-ayat ni kita nak sambung-sambungkan ayat-ayat isi-isi idea-idea tu kita selalu guna penada wacana ni macam ni. Antara selain itu terdapat ni cara nak kamu nak gunakan penanda-penanda wacana tu. Okay.
Baik. Untuk kerja yang ni, setakat ini aja untuk hari ni. Okay, lega dah kamu. Tapi sebenarnya, okay, saya nak beritahu, saya akan buat Google Meet. Saya dah bincang dengan beberapa orang guru sebab saya nak bagi peluang dekat guru-guru yang lain juga. Google Meet saya akan buat hari Isnin dengan hari Selasa saja. Yang hari lain, saya akan bagi satu kerja yang mungkin panjang. Okay? Okay. Baik. Untuk kerja, untuk esok lusa. Esok lusa, saya bagi 3 hari lah kamu. Esok lusa, tulat. Maksud dia esok lusa, hari Rabu, Khamis, Jumaat tu. Ada 3 hari tu kamu boleh buat benda ni. Okey, kerja dia kamu cari ke, kamu fikir sendiri ke, ataupun kamu cari maklumat lepas tu kamu ubah-ubahkan ayat dia pun tak apa. Dekat buku tulis karangan, okey, tajuk dia, soalan dia, salin semua soalan ni. Kamu nak tuliskan dalam buku karangan pun boleh terus tulis. Soalan dia, tuliskan sebuah karangan tentang faedah membaca kepada murid-murid. Kerja ni diberi masa 3 hari. Bukan main lama. Hari Jumaat adalah hari terakhir untuk menghantar buku penulisan. Ya, Quratul Ain. Cikgu buku apa? Nak kena tulis dalam buku tulis penulisan ke? Boleh. Nak tulis dalam buku tulis penulisan terus pun boleh. Nak tulis kat buku mana-mana pun boleh. Sebab lepas ni kamu terus buat. Okay. Berfikir secara bijak. Maksud saya, kamu boleh bagi cari ya. Bijak lah. Kena fikir. Sebab kamu dah ada kelebihan. Kamu dah ada kat rumah. Jadi kena berfikir secara bijak lah nak dapatkan idea-idea ni. Jadi sebab tu saya bagi ni. Jadi untuk esok, lusa dan tulat, ini projek kamu. Mencari idea untuk nak tulis karangan faedah membaca kepada murid-murid. Faedah membaca maksud dia, kalau kita nak tulis karangan ni, karangan jenis fakta lah ni. Ada 6 perenggan, ingat ada 6 perenggan. Perenggan pertama, pendahuluan. Pendahuluan jangan kamu menjawab lagi soalan ni. Perenggan yang pendahuluan ni selalu kita cerita apa keyword dia ataupun perkataan kunci, kata kunci dia. Kata kunci dia kat sini membaca. Oh, membaca. Kita boleh ceritakan, okey, membaca ni ialah satu benda yang mulia, yang amat dituntut dalam agama. Kita boleh membaca di mana-mana. Orang bagi tahulah cara nak membaca kat mana-mana pun boleh membaca. Sama ada di sekolah dan di mana-mana saja. Lepas tu baru jawab soalan. Faedah membaca. Okey, antara faedah membaca yang pertama apa. Buat sampai 4. Kamu kena fikir 4 faedah membaca. Mungkin yang pertama menjadikan kita mengetahui maklumat. Okey, yang pertama. Yang kedua, faedah membaca apa? Kita fikir lah. Okey, dan penutup bagi kesimpulan. Selalunya macam tu lah. Okey, itu saja untuk hari ni. Lepas ni rasanya tak ada dah Google Meet ke kamu? Kamu hari-hari Google Meet dengan siapa? Cikgu bahasa Melayu? Bahasa Inggeris je? Matematik ada kan? Cikgu kena buat berapa perenggan? Ya Allah, ini karangan. Karangan, takkan cikgu nak kena bagi tahu berapa perenggan? Karangan. Karangan mesti 6 perenggan.
6 barangan. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Kerja sekolah kamu yang ni lah. 3 hari saya bagi masa. Jadi esok kita tak ada Google Meet. Lusa tak ada Google Meet. Jumaat tak ada Google Meet. Ini kerja kamu. Projek kamu. Okey. Jadi 3 hari masa dia untuk kamu nulis karangan ni. Dan hantar kepada saya secara dalam gambar. PDF. Hantar PDF kat saya. Sebelum hari Jumaat. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih semua. Okey, terima kasih. Boleh tak? Ada Terima apa? kasih, Cikgu. Ada apa persoalan? Ada siapa nak tanya? Terima kasih, Cik. Okey. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Ah.